pun sampai ke bab mengenai aurat wanita, iaitu bab yang ketujuh, yang disebut sebagai tips berpakaian dan fashion wanita. Jadi pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah pun membaca beberapa tips sehinggalah tips yang keempat mengenai pakaian wanita agar pakaian kita itu mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Jadi pada waktu itu kita sudah habis membaca sehingga muka surat yang ke-144. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung ke muka surat 145 untuk sambungan tips yang kelima dan keenam. Dan kita cuba pada hari ini kita akan habiskan bab mengenai pakaian wanita. Kemudian pada pertemuan kita yang akan datang di hujung bulan ini, insya-Allah mengenai bab kepimpinan wanita. Dan saya melihat apa yang berkaitan banyak dengan kita dan masyarakat setempat berakhir di situ. Jadi kepimpinan wanita menurut Islam, kerana kita semua adalah pemimpin. Dan kita ada ketua muslimat Puan Nolia, dibantu oleh Puan Raja'ah, dan kita juga yang tidak memegang jawatan secara rasmi sebenarnya juga adalah pemimpin dalam keluarga kita dalam aspek-aspek tertentu, yang mana seorang suami adalah pemimpin keseluruhan keluarga, tetapi dalam pentadbiran, pengurusan, perincian hal ehwal keluarga ada pada tangan isteri, dan ada hadis yang menyebutkan perkara demikian. Jadi di situ yang kita akan cuba fahami supaya kita dapat mengurus bahagian kepimpinan kita dengan baik, dan mudah-mudahan dengan cara itu kita memudahkan jalan untuk beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu buku kita habis, Puan Nolia. Dan bila buku kita habis, saya dah nampak lanjutannya insya-Allah seperti yang kita pernah janjikan tahun lepas. Buku dosa-dosa akhir zaman. Jadi alhamdulillah buku ni dah diajarkan sampailah ke Indonesia dan Singapura. Alhamdulillah tim para penulisnya ada 17-18 orang Jadi mereka masing-masing mengajar di tempat masing-masing, termasuk salah seorangnya sahabat yang amat dikasihi, Ustazah Asma Harun, yang menulis bab ini dengan saya, dan beliau sendiri pun sudah mengajarkannya di seluruh negara. Jadi alhamdulillah lah, kita rasa memang nikmat kita baca buku ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan Puan Nolia, bulan depan, bulan puasa kita jalan. Bagi sahabat-sahabat, macam mana bulan puasa Ramadan? Okey, sebab pagi je kan. Jadi pagi tak ada masalah. InsyaAllah lepas raya pun kita try tengok, tak payah raya lama sangat. Kan kita dah banyak cuti dah dengan pandemik COVID ni kan. Jadi boleh Puan Nolia, kita cuba istiqamah insya-Allah, sebab kita sebenarnya tidak tahu bilakah kita akan diambil nyawa kita. Betul? Dan kita kena sentiasa berusaha bersungguh-sungguh beribadah, mencari ilmu sepanjang masa, bersedia untuk diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berada dalam suasana kita menuntut ilmu, maka itu merupakan salah satu bentuk syahid yang kita semua impikan syahid. Saya yakin walaupun kita perempuan, walaupun kita tidak pergi ke medan perang yang memegang senjata, tetapi kita semua mengimpikan kematian yang indah, husnul khatimah, apatah lagi jika dapat anugerah syahid. Jadi salah satu daripada cara syahid kita yang kita mampu buat di zaman ini bagi kita wanita ialah menuntut ilmu. Jadi kita teruskan, insya-Allah mudah-mudahan kita semua beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita cuba hari ini kita akan sambung pada poin yang kelima, muka surat 145. Kita akan habiskan tips berpakaian wanita. Sebelum itu saya akan buat sedikit murajaah laju-laju pada pertemuan kita yang lalu. Tips yang pertama, berpakaian wanita yang benar ialah dengan menutup seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, yang dibolehkan untuk dibuka, iaitu muka dan tapak tangan. Yang kedua, pakaian yang longgar, bermakna kita menutup aurat tapi bukan membalut aurat. Yang ketiga ialah pakaian yang tidak jarang, seandainya longgar, labuh, tetapi dia didapati kainnya jarang sehingga memperlihatkan warna kulit, maka ia tidak memenuhi dan menepati tuntutan syarak dalam berpakaian. Dan yang keempat ialah bukan pakaian untuk kemasyhuran dan kesombongan, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dengan niat tertentu dan desain tertentu sehingga menyebabkan si pemakai merasa sombong, merasa angkuh, dan yang melihat juga merasa rendah diri dan serta ingin mengagung-agungkan si pemakai tersebut. Baik, akhirnya kita akan pergi yang kelima. Poin yang kelima ialah tidak menyerupai cara berpakaian yang khusus untuk lelaki, sebab ni buku untuk wanita.
Jadi lelaki juga sebenarnya kata Rasulullah SAW tidak boleh berpakaian yang khusus untuk wanita. Yang itu memang kalau di rak-rak pakaian yang dijual itu memang bahagian wanita, tapi sengaja beli untuk dipakai itu tidak boleh. Sama juga dengan wanita. Jadi kalau pakai itu memang khusus dikenali adalah pakaian uniform seragam lelaki, norma model lelaki, maka wanita tidak dibolehkan memakainya. Jadi hadisnya itu daripada riwayat Abu Daud, Tirmizi dan At-Tabrani. Kita tengok dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihati birrijali minan nisa. Rasulullah melaknat mereka yang menyerupai lelaki di kalangan wanita. Wal mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal, dan juga mereka yang berpakaian seperti wanita menyerupai wanita di kalangan lelaki. Nampak? Kan sekarang ni kan dah ada kemeja yang khusus untuk wanita tetapi sengaja dipakai oleh lelaki. Itu contohlah mutasyabbihin dengan mutasyabbihat, menyerupai. Okey, maknanya bolehlah kita pakai macam meja tu. Kalau kemeja yang untuk desain perempuan, perempuan pakai. Asalkan dia menutup aurat, kan? Desain yang lelaki memang ada untuk pergi office kan. Kemudian walaupun mungkin dia shape perempuan tapi boleh ditutup dengan blazer. Contohnya tempat-tempat corporate kan dia nak kena pakai kemeja kan. Jadi kalau lelaki sengaja membeli kemeja itu dia memakainya, itu yang tidak boleh. Ya, baik. Yang ini kita kena jaga dan didik anak-anak generasi muda kita sekarang. Sebab bila berdasarkan kajian-kajian dilihat mengapa adanya golongan-golongan yang apabila dewasa mengubah gender mereka, jantina mereka, ada pengaruh daripada persekitaran dan pendidikan mereka. Rupanya daripada kanak-kanak contohnya dipakaikan pakaian lawan jenis, kemudian dipuji-puji pula, cantik padahal dia lelaki. Dan sekarang ni yang agak sedih, ada pula grup-grup makeup di social media yang saling bersaing dan saling memamerkan kehebatan ibu memakeup anaknya. Sehingga kan apabila berjaya make-up anak lelaki menjadi cantik seperti perempuan, itu adalah suatu kebanggaan. Dan dikongsikan gambar tersebut dalam media sosial. Ni saya baca sendiri, bukan dengar-dengar. Sebab saya nak siasat bila ada yang mendakwa dan menegur grup-grup ini. Saya baca sendiri, saya tengok, saya cek betul. Jadi anak lelaki sebelum gambar lelaki asli, selepas di make up oleh ibunya, berubah menjadi perempuan yang sangat cantik dan mendapat pujian yang beratus-ratus. Perasaan ibunya itu kagum apabila anaknya dipuji cantik kerana dia telah mengubah rupa paras anaknya. Perhatikanlah ya puan-puan, ini adalah suatu perkara yang kelak merosakkan anak itu apabila dewasa. Jadi ni satu peringatan saya bagi tahu awal-awal kan, tengok cucu kita, jangan pula lelaki tiba-tiba sampai rumah kita pakai lipstick. Siapa pakaikan? Mama. Contoh tu kena jaga. Kita tak nak dia membesar nanti jadi bagaimana, ya. Jadi insya-Allah ini satu peringatan untuk kita semua. Ya, kadang-kadang memang budak lelaki pakai tudung tiba-tiba comel pula macam perempuan kan. Kadang-kadang kan. Tapi kita tetap terhadkan pujian kita. Jangan berlebihan. Rupanya dia memberi kesan pada anak tersebut. Jadi anak tu fikir, oh tak ada pun orang cakap saya handsome, tapi bila saya pakai tudung orang kata saya cantik. Jadi bimbang sekiranya kelak dia memilih jalan untuk menjadi cantik. Sebenarnya manusia memang suka dipuji. Jadi insya-Allah ni satu perhatian pada kita yang mengaji ni. Alhamdulillah ya, kita dapat bekalan begini. Alhamdulillah kita kongsikan pada keluarga kita. Yang keenam dan terakhir ialah tidak menyerupai pakaian yang khusus untuk orang bukan Islam. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum dalam sudut seragam pakaian ritual keagamaannya, maka kita adalah seperti mereka. Maknanya dia akan ikut kaum tersebut. Jadi kalau ritual keagamaan tu contohnya di kalangan paderi mereka, rahib mereka, pendeta mereka, kan dia ada satu seragam tertentu. Walaupun mungkin seragam itu dilihat menutup aurat, tidaklah perlu kita meniru pakaian tersebut. Kerana dengan meniru itu akan ada niat untuk menyamakan diri kita dengan agama mereka. Maka di situ adalah Rasulullah mengkiaskan siapa yang tiru-tiru berpakaian demikian, samalah dia termasuk golongan tersebut. Nauzubillah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita izzah, kita bangga, kita bersyukur keadaan kita sebagai orang Islam, maka berpakaianlah seperti orang Islam. Boleh? Okey. Jadi yang tu pun ada isu sebelum ni kan, tentang tudung yang menyerupai sekian dan sekian. Masih ingat ya? Tak lama dulu kan. Bila ditegur, ada yang melenting, ada yang tidak boleh terima. Cuba tengok betul-betul menyerupai ataupun hanyalah sedikit model baru. Jadi kita pun tak nak terlalu ekstrim. Kalau itu model baru,
Tudung pun memang selalu ada inovasi, betul. Tudung ni pun ada dia punya perkembangan daripada tudung zaman dahulu, tengok tahun 70-an macam mana, sekarang dah macam mana. Perempuan mungkin masih ingat satu ketika zaman tudung tu paling cantik ialah yang ada butterfly kat sini. Ingat kan? Ada kerongsang dia lagi orang jual kan untuk buat butterfly tu. Sekarang dah tak ada dah kerongsang tu kan. Jadi memang itu berlaku inovasi pakaian tudung. Jadi kita bersederhana dalam hal ini. Selagi mana ia bukannya betul-betul pakaian pendeta itu ke tudung kan, ada certain agama dengan tudung mereka. Kalau bukan betul-betul begitu, tak apalah, kita tidaklah terlalu ekstrim. Boleh. Tapi kalau sengaja cari memang design sebiji macam agama tersebut sebab nampak cantik, kembang ditiup angin, terkibas-kibas ke, itu takut ada niat meniru agama lain. Jadi kita tengok aspek-aspek tersebut. Alhamdulillah sekarang kita faham. Jadi kita akan dapat menjalani ujian-ujian tersebut dengan baik. Tapi kat sini semua tudung biasalah ni, tudung orang Islam. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Okay, kita beralih ke muka surat 146. Tips fashion dan hiasan wanita. Tadi dah habis dapat pakaian, sekarang kita nak tengok hiasan dan fashion. Sebab manusia secara fitrahnya sukakan fashion, sukakan hiasan, kan? Sukakan keindahan. Bahkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cantik dan Allah sukakan kecantikan. Jadi fitrah orang Islam, kita mesti nak jaga kecantikan, nak jaga kebersihan. Bagaimanakah kita boleh jaga mengikut lunas syarak? Mari kita lihat. Yang pertama, poin yang pertama muka surat 146, hukum asal berfashion dan berhias adalah harus selagi mana bertepatan dengan tips berpakaian seorang muslimah. Jadi asalnya boleh, tak ada masalah. Tiada larangan pun untuk berhias dan berfashion. Tidak keterlaluan, ni syarat dia, dan tidak termasuk dalam lingkungan membazir. Tidak boleh membazir. Jadi kalaulah dia memang mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat banyak, bagi dia beli langsir 5,000 tu tak ada apalah kalau bandingkan dengan kewangan dia, ya, dan itu adalah suatu keindahan untuk rumah dia yang bertingkat-tingkat contohnya, maka itu belum lagi dilihat sebagai membazir. Tetapi kalau rumah dia seorang besar, keliling dia semua orang susah, kemudian dia beli langsir 5,000 sedangkan rumah sebelah dia tak ada langsir pun, jadi di situ ada lagi kiraan dia sejauh mana dia sudah melaksanakan tanggungjawab infak dia kepada golongan yang tidak bernasib baik. Yang banyak ya cara nak ukur tu, tapi kita tak, Islam tidak ketat. Dia tak kata tidak boleh beli langsir dengan harga melebihi sekian. Tak ada. Dia bertakluk kepada kemampuan masing-masing. Okey. Baik, asalkan tidak tergolong dalam bazir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama, wahai anak-anak Adam. Yang maksudnya seluruh manusia lah ni, termasuk kita. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, ambillah perhiasan kamu ketika kamu hendak pergi ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah apa saja. Minumlah apa sahaja. Wa la tusrifu. Dan jangan membazir. Nampak? Jadi selagi itu halal, makan tak ada masalah, tapi jangan membazir. Jadi sebenarnya apabila kita pegang betul membazir ini, kita akan nampak di situ ada wasatiyah, bersederhana. Jadi sudut pengambilannya, kuantitinya berapa, itu kena ada wasatiyah. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Itu pesanannya. Bermakna tiada larangan untuk makan, minum dan juga berhias, kan? Zinatakum, boleh berhias tetapi jangan membazir. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang membazir. Baik, jelas poin ni? Jadi ada apa-apa persoalan tak di sini? Tak ada ya? Jadi para ulama mengatakan bahawa harus bagi lelaki dan wanita untuk berhias dan berfashion selagi mengikut garis panduan dalam agama dan tidak pula keterlaluan dan melebihi batas. Itulah dia, poin yang pertama. Yang kedua, untuk fashion dan perhiasan wanita ni ialah wanita dibenarkan untuk berfashion dan berhias menggunakan barang kemas seperti emas, boleh, perak pun boleh, intan pun boleh, permata, juga sutera pun boleh selagi mana tidak berlebihan dan melampau. Jadi alhamdulillah, semua ni nikmat Allah bagi. Kalau mampu, beli, pakai, asalkan tidak membazir. Tapi Ustazah, ya. Macam emas kan, nanti ada had-had dia. Kalau pergi selama berapa bulan? Kalau ada kalau dia cukup nisab, kita simpan tak pakai, kena bayar zakat, kan? Yang itulah dia, had dia.
Jadi sebenarnya kalau dah kita boleh simpan sampai setahun, Kak, tak sentuh langsung, tak pakai langsung, maknanya berlebihan tu sebenarnya. Kecuali dia memang ada emas simpanan. Emas simpanan lain pula kan. Ada orang kan dia emas ni, dia terlalu banyak gelang, selang-seli, tiba-tiba ada gelang yang tak terpakai setahun. Cukup dah haul. Cukup haul, cukup nisab. Gelang tu pula berat. Berapa gram dah, saya dah tak ingat nisab yang Selangor 800. 800 gram. Ada ke gelang 800 gram? Tak ada. Tak boleh angkat tangan. Jadi tiba-tiba rantai gelang dia banyak sangat, tersimpan selonggok yang 800 gram tak terusik. Setahun dia dah bergili-gili dah pakai yang lain ni. Ada lagi terletak terusik. Yang tu kena zakat. Kan? Kata kita takut nak pakai sebenarnya. Adalah sikit kan. Tapi kita takut. Ya, betul Kak Nolia cakap tu. Dah zaman sekarang ni kita duduk dalam keadaan era yang sangat mencabar kan. Memang takut nak pakai. Pakai pun sembunyi bawah setongan. Jadi macam tak ada pula kan. Jadi itu satu ujian jugalah bagi kita kan. Jadi bila kita fikirkan mana lebih berharga, keselamatan ataupun perhiasan, kita tengok di sini, kita ukur balik ikut wasatiyah itu tadi, bersederhana. Mungkin zaman itu sudah berlalu lah. Zaman dahulu kala kita sempat dah tengok datin-datin pakai banyak-banyak kan. Saya ingat lagi. Sekarang Datuk Wijah makan. Mungkin dia ada bodyguard, tak apa kan. Kita siapa nak jadi bodyguard kita kan. Jadi tengok keadaan lah kan, wasatiyah. Mungkin kalau pakai macam tu dekat Dubai, kat Qatar, tak ada masalah. Saya baca memang ada orang Amerika duduk di sana dan dia buat perbandingan antara agama Islam yang dihina ini dengan agama lain. Saya tak nak sebut agama tu lah, sebab kita pun online live kan. Jadi dia kata orang suka hina Islam begitu begini, tapi saya dah duduk di Dubai dan Qatar, ini yang saya senaraikan. Saya boleh tinggal kereta mewah dengan kunci di dalamnya di tempat parking tanpa ada pencuri. Dia cakap sendiri, dia tulis, saya baca semua. Isteri saya bebas memakai perhiasan sebanyak mana, tidak ada yang menjeling sama sekali. Jeling pun tidak. Masya Allah. Ni kita pergi cuci gelang kat kedai emas, nampak tak ada orang dah tengok? Kan? Apalagi kat KL ni. Ya Allah, takut kan? Jadi lain. Jadi Islam yang sebenarnya itu, jadi dia kata mana orang yang menghina Arab sebagai bangsa naik unta, saya melihat mereka lebih bertamadun daripada kita. Dia tulis panjanglah dia punya artikel tu. Subhanallah, betul juga kan. Jadi cuba kita kena tengok keadaan bila negara tu banyak orang solat, ada keberkatan juga. Kok mana-mana pula kita nak kata sistem dia gitu gini pun, yalah Arab Saudi pun tengoklah macam mana Allah curahkan harta banyaknya. Bertakwalah kepada Allah. Bila kita bertakwa kepada Allah, maka semakin banyak rezeki Allah curahkan. Dan tak payah tengok jauh-jauh sekarang, cuba bandingkan dalam peta dunia besar ni, cuba tengok di mana letaknya petroleum, di mana letaknya gas cecair asli, di mana letaknya boksit, di mana letaknya emas dan simpanan emas. Di mana? Jawab, di mana? Negara Islam. Negara Islam. Sebab itu yang bukan Islam sibuk nak mengeroyok negara Islam ni. Yang Rusia Ukraine pula kan, ni politik pula. Sikit je lah saya sebut. Sebab gas laluan gas cecair asli daripada Rusia tu melalui Ukraine untuk masuk ke Eropah. Tapi kalau dah Ukraine tak taat lagi dengan Rusia, dia bimbang lah apa akan terjadi. Gitulah dia buat dekat Syria. Sebab gas daripada Rusia sebelum ini masuk melalui Syria sampai ke Eropah. Jadi tiba-tiba Qatar menawarkan proposal yang lebih menarik lagi harganya. Maknanya Qatar ni kalau dia dapat laluan gas daripada Qatar sampai ke Eropah melalui Syria, Syria kaya. Memang kaya rakyat dia. Jadi disebabkan Syria dikuasai oleh Rusia takut takut kehilangan laluan tersebut, maka begitulah yang dibuat pada Syria. Okay, ini ringkas saja, saya tak nak cakap yang panjang sebab dia, tapi ada kaitan dengan isu semasa. Jadi kita bersederhana. Kok mana pun jutaan umat Islam dah dibunuh di Syria. Sekarang bila dia nak bunuh Ukraine, kita tidaklah pula nak memihak kepada si pembunuh, betul? Cukuplah kita bertawakuf dalam hal ini dan kita berdoa semoga kita umat Islam dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang bencana. Tu begitulah keadaannya. Contoh ringkasnya, kita nak tengok keberkatan Allah itu ada di negara-negara orang yang bertakwa. Jadi kita teruskan bertakwa, insya-Allah.
dan mudah-mudahan Allah akan ampuni semua dosa kita. Dah banyak dah bencana alam ni. Allah bagi peringatan berkali-kali. Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat kita kembali bertaubat dan mengingati Allah SWT. Mudah-mudahan dan Malaysia akan kembali gemilang seperti dahulu kala. Pergi satu dunia ni, alhamdulillah sekarang pun masih gemilang. Pergi satu dunia memang orang hormat kita. Tapi pernah di satu zaman saya pergi ke satu negara, driver taksi memperlekehkan. Pernahlah. Jadi tak apalah, ini ujian bagi saya, dan insya-Allah ini adalah ujian bagi kita supaya kita merendahkan diri kita, tawaduk, kita kembali kepada Allah SWT. Moga kita akan diangkat semula sebagai umat Islam yang dihormati di seluruh dunia. Okey, insya-Allah. Baik. Sekarang pun dah okey dah ni, dah semakin okey nampak. Tak adalah saya pergi negara-negara tu dia tanya-tanya yang bukan-bukan, dah tak ada dah lah. Okey, baik. Yang ketiga pula. Yang ketiga, pokok surat 147, begitu juga harus berhias menggunakan hiasan selagi mana tidak keterlaluan. Itulah dia tadi, tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan pula Kak. Puan Nadia yang sebenarnya kan kias dia umum. Tidak keterlaluan tu dia fleksibel. Kalau di Dubai, Qatar, pakai emas banyak ni tidak keterlaluan. Tapi kalau di sini keterlaluan. Jadi yang ni pun dia fleksibel. Hukum dia ni mengikut suasana semasa. Contohnya bercelak dan berinai. Okey, namun ulama menghadkan inai untuk tangan dan kaki hanya sehingga pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Okey, mengenai corak atau ukiran yang digunakan pula, corak atau ukiran daun dan tumbuh-tumbuhan adalah dibenarkan, manakala corak-corak haiwan, lambang dewa-dewa atau ajaran apa jua gambaran yang bertentangan dengan syarak adalah dilarang. Boleh. Jadi ramai orang suka tanya kan, hukum ukir-ukir inai dekat tangan tu, selagi dia lambang bunga-bunga, tak ada apa motif-motif yang tidak membawa maksud dewa, tu tak apa. Perkara yang dilarang agama tak boleh. Yang tidak dilarang agama masih lagi dibolehkan. Terjawab ya. Tapi ada syarat lain, nanti kita tengok syarat tu. Yang keempat, pastikan hiasan yang digunakan pada muka atau mana-mana anggota badan menggunakan bahan telap air. Ni dia syarat yang berikutnya, iaitu bahan tu mestilah telap air. Dia kena boleh tembus air. Sekiranya bahan-bahan itu tidak telap air, maka mestilah ia dihilangkan sebelum berwuduk atau mandi wajib. Kalau wuduk pun tak boleh hilang, cuci pun tak boleh hilang, mandi sekali wajib. Bersihkan semua sekali, bagi cabut balik semua perkara yang tak telap air tersebut. Cara mudah, macam mana nak tengok Ustazah, macam mana nak tahu? Sebab lipstick pun tak sama. Ada lipstick telap air, ada lipstick yang tidak telap air. Macam mana nak tengok? Cara mudahnya ambil tisu. Ni ambil tisu. Kemudian ambil lipstick. Ada siapa buat lipstick? Tak ada, saja je lah. Jadi Ustazah pun tak pakai. Jadi tak bawa, tak ada sampel. Jadi katalah lipstick tu kita letak kat sini 3 kali. Banyak mana yang selalu tonyoh lipstick berapa round? Cuba kira kalau dia buat 5 round, 5 kali lah. Kalau dia punya lipstick 7 round, 7. Okey, 7 bau puas hati 7. Buat kat sini 7 kali. Kalau yang 3, okey, buatlah kat sini 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu ambil air. Okey, ambil air sikit, tuang kat tangan sikit, titiskan dekat atas lipstick tadi. Kemudian tengok bawah dia, tembus ke tidak. Kalau tembus, maknanya telap air. Sahlah wuduk kita. Tapi kalau tak tembus, air tu jadi macam mencurah air di daun keladi tu, maknanya lipstick itu tidak telap air. Tapi kena ikut berapa kali kita tonyoh. Kalau kita tonyoh 7 kali, tonyoh kat sini sekali, tak aci. Dia kena sama. Kalau jenis kita nak tonyoh 5 kali, kat sini pun 5 kali juga. Supaya kita boleh tahu betul yang kita pakai tu telap air ke tak. Jadi kalau tidak, kena bersihkan dulu lah. Bersihkan, tonyoh dulu, gosok dulu dengan tisu sampai tercabut lipstick tu, barulah kita wuduk. Boleh? Ya. Ada yang kata mesra wuduk tu yang macam mana? Itulah. Test balik. Betul? Nur Aisyah. Nur Aisyah. Saya tak pernah test. Cubalah test nanti, tengok betul tak dia tembus. Mungkin kalau dia mesra wuduk, mungkin kalau dia tonyoh 2 kali memang tembus. Mungkin memang telap air. Tapi sekarang ni mengikut juga kebiasaan kita. Sebenarnya berapa kali kita duk pulas. Saya tak tahu nak cakap bahasa apa lah. Tenyeh. Bahasa tenyeh apa-apalah. Oles macam cantik sikit. Teringat masa budak-budak.
Dengar kawan-kawan cakap macam tu kan. Saya sebab tak biasa pakai, jadi tak tahu nak guna perkataan. Betul, oles-oles ya. Jadi kita tak chill lah tadi. Kalau memang mungkin Nuraisa buat 2 kali 3 kali memang tembus air. Tengok juga olesan dia berapa kali. Betul tak? Kan kena tengok kebiasaan dia, habit dia macam mana. Jadi kalau dia oles memang 3 kali je dan Nuraisa pun dah bagi jaminan gitu, test je kalau nak tengok betul tak betul, test saja. InsyaAllah tembus lah kot. Okey, Puan Hajah kita mencadangkan nak solat tak payahlah pakai. Itu cadangan kan. Sama juga. Sama. Letak foundation dekat tisu, kan tengok air. Sebenarnya tembus ke tak? Sebab foundation pun rupanya ada banyak layer kan sekarang ni kan. Satu ni rupanya ada berapa lapisnya. Ni lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Jadi zaman sekarang. Ya mungkin juga sebab perubahan cuaca di Malaysia. Saya ingat dulu zaman kita dulu-dulu, kan saya pernah sebut sebelum ni, kita naik kereta tak semesti pakai aircon. Masih boleh hidup lagi. Zaman sekarang, pakai kereta, masuk kereta tak pakai aircon jadi apa? Kalau kita buka tingkap jadi apa? Aduh, sesak nafas pula dengan bau-bau tu kan. Jadi sebenarnya mungkin perubahan cuaca juga mempengaruhi lah. Kulit pun menjadi cepat cepat kering. Jadi dia dah menjadi satu keperluan pula untuk memakai lotion dan pelindung muka lah. Sebab wanita pun kenalah jaga kecantikannya, terutama jika masih ada pasangan masing-masing. Jadi baik, itu saya dah sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu. Jadi di sini kita sambung lagi yang kelima, 148. Poin yang kelima ialah jangan menggunakan sesuatu yang palsu pada tubuh badan untuk fashion dan berhias. Palsu, apa saja palsu tak boleh. Contoh, rambut palsu, bulu mata palsu, kan? Dan bertatu. Bulu mata yang alat kepit bulu mata, tapi masih bulu mata kita. Yang menjadi larangan di sini ialah yang palsu, yang ditambah, extended punya bulu mata contohnya. Nak bagi dia panjang macam kipas, lentik dan sebagainya. Dan juga mencukur kening dan kemudian melukis kening baru. Itu pun palsu juga. Sebab yang asli dah dicukur, lepas tu digantikan dengan yang baru. Palsu. Ya. Dia kekal macam mana? Dia buat macam mana? Saya pun tak tahu macam mana lah. Sebab bila dia dah cukup, lepas tu dia oles balik. Kekal. Okey, itu palsu juga kan? Itulah tu lagi. Ya Allah, na'udzubillah, takutnya kita. Macam mana nak tembus wuduk ya? Okey. Ya Allah. Satu peringatan tu untuk kita kan? Subhanallah. Nanti takkan seumur hidup pula tak tembus wuduk. Astaghfirullahaladzim. Penting ilmu macam ni sebab nanti kalau tak ada ilmu, bila dah satu masa Allah bagi hidayah, ada penyesalan yang tak sudah-sudah. Kita dah jumpa dah kan. Memang kita jumpa dan pengakuan mereka sendiri menyesal yang tak terkata lah. Tak terungkap dengan lisan. Kasihan kita kan. Jadi elok kita ni cari ilmu. Kita pun nak jaga ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Jadi itulah tujuan kita mengaji ni, insya-Allah kan. Baguslah. Dai rambut betul juga. Palsu juga kan. Inai tak apa. Inai tak mengapa sebab dia tembus. Masalah dai rambut adalah pada kepalsuan satu, tapi yang lebih utama sebab dia menyebabkan tidak tembus air. Mesra wuduk dia berasaskan inai. Tapi boleh test lah. Buat balik kat tisu, letak dye tu. Cuba test betul. Betul tak mesra wuduk kan? Lepas tu letak air. Kalau dia memang tembus, mungkin benar lah tu. Tak. Dia dye kalau inai dengan tujuan untuk mengurangkan uban. Kan? Itu memang dibolehkan inai. Dye inai hitam pun dah ada. Tak boleh. Sebenarnya. Tapi yang
Okey, dye ni tembus air ke tak? Kemudian tembus. Saya ingat yang dalam larangan itu ada yang dibolehkan adalah inai, itu saya ingat. Kemudian larangan hitam saya rasa ada. Hitam memang ada larangan jangan hitam. Hitam ni dihitamkan semua. Habis kita tipu dia dah tua, dihitam. Yang ni pun tipu juga, dia tipu separuh tua. Tipu separuh. Dia tipu separuh, tipu juga. Tipu juga. Dia yang penting palsu ni adalah menipu, itu je. Kaedah dia tu. Jadi tadi pun kalau orang tanya balik, Ustazah kalau makeup yang sampai berubah muka, kan? Satunya makeup berubah muka definitely dah tak tembus dah wuduk. Sebab terlalu tebal lah tu. Dah sampai berubah color. Asal daripada color macam ni ke, kan? Tiba-tiba boleh jadi macam ni ke? Lawannya ke? Yelah, maknanya kan dia berlapis-lapis kan? Dia satu lapis, dua lapis dia tak jalan. Ya Rabbi, dah sampai saya pernah tengok juga yang video makeup tutorial untuk merubah muka, yang sengaja nak ubah muka. Saya nak tengok sejauh mana dia boleh menipu tu. Yang tu memalsukan. Maknanya memalsukan penampilan. Atau pernah kerana dia ada unsur berbohong ada dekat sini. Apa tujuan dia kan? Sebenarnya nak bagi tahu apa sebenarnya kan? Kalau ada sekarang ni yang hitam, still tak boleh pakai yang hitam. Yang larangan tu memang kata hitam. Kan? Tak boleh hitam. Larangan tu. Nanti Ustazah cari balik ya. Ustazah cari balik hadis dia, Ustazah share dalam grup kita, boleh? Tentang hitam tu. Ambil lah yang merah ke perang ke, tak apa. Memang tua dah kan. Dah bukan apa. Memang dah ada pun hadisnya dan bahkan ayat Quran yang menceritakan bahawasanya uban itu adalah tanda peringatan kasih sayang Allah pada kamu, bahawa kamu itu sudah meningkat usianya dan mendekati alam kubur. Betul tak? Jadi macam betapa kasihnya Allah pada kita ni. Allah bukan buat terkejut masuk kubur. Tak. Allah bagi tanda sikit-sikit tu dan dijelaskan dengan sangat cantik lah dalam Al-Quran, dalam hadis kan. Jadi ya. Ini betul. Kita kan dah berubah kan. Ada kawan saya tu, dia berubah tapi jadi cucu dia tengok cabut lagi kan. Jadi kita terpaksa mewarnakan warna inai. Maksudnya gini, sebab cucu lari, cucu takkan kita pakai tudung depan kan. Inai, pakai inai. Tak ada masalah. Inai tu okey. Sampai saya ada nampak inai kan ada macam ni, ada merah menyala, ada oranye, ada perang. Kita belilah inai rambut yang halal kan. Dia tapi ni kesianlah dia kat rumah cucu dia datang lari, kesian juga kan. Hitam je tak boleh. Hitam. Nanti saya carikan hadisnya ya. InsyaAllah. Tak apa, baguslah. Ini membuka lah minda kita kan. Sebelum ni kita tak ambil berat pun. Tapi cuma okey, betul juga laki lari. Okey, pembedahan plastik adalah dilarang. Kerana ia mengubah ciptaan Allah terhadap tubuh asal wanita kerana mahu lebih kelihatan cantik. Itu isu utama dia tadi. Jadi rambut tu pun isu dia apa? Kalau lebih kelihatan cantik tanpa memalsukan seperti inai, maka tidak ada apa masalah. Seperti kan yang masalah sekarang ni membesarkan payudara, memancungkan hidung dan seumpamanya. Ini kerana perbuatan-perbuatan tersebut itu satu bentuk penipuan dan kufur nikmat. Satu, dia tipu. Dua, dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada dia. Termasuklah uban, kan? Semakin banyak uban, semakin mendekatkan kita mengingati kematian. Dan dengan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa bertaubat, sentiasa beribadah. Tapi dah bila kita tutup dengan warna lain, kita tak ingat kita dah berusia, bukan kita di sinilah. Dia tak ingat, maka dia terus menjalankan aktiviti dia seakan-akan kematian masih jauh lagi. Baik, kesian kan? Allah kasihan pada manusia begini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalil yang kata tak boleh palsu-palsu ni? La'anallahul washimati wal mustawshimat.
Allah melaknat orang yang membuat tatu dan yang meminta untuk dibuat tatu. Hak niaga tatu tu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu taala. Wal mutanammisati wal mutafallijat. Orang yang meminta dicukurkan kening dan orang yang menjarangkan giginya. Itu satu passion lah. Dia jarakkan gigi dia tu bagi sekata. Mungkin asal kan ada fashion gigi yang konon-kononnya cantik. Artis pun ada buat juga ni. Dia belahkan tengah ni bagi jauh sikit. Ya, ada. Boleh cari online pun ada. Orang nak rapatkan tapi ni passion cantik. Jadi bila dia senyum, naik pula seri sikit sebab ada jarak sikit kat tengah tu. Mungkin tengok muka kot, kan? Kita pun tak tahulah. Tapi memang ada benda ni daripada zaman dahulu. Untuk kecantikan, jadi tujuan dia tu untuk kecantikan bukan kesihatan. Dan mengubah ciptaan Allah. Itulah dia. Dalil dia daripada riwayat Bukhari. Sahih. Sahih ni. Kemudian dalil lain daripada riwayat Bukhari juga, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah SWT melaknat orang yang menyambung rambut dan juga orang yang meminta rambutnya disambung. Jadi dua-dua kena. Kalau dia pasang kat salon tu sekali kena. Jadi janganlah kita sediakan hikmat begini, ya. Nanti kena laknat, takut ni kena laknat. Sama. Oh, rebonding. Yang ini menyambung rambut dan meminta rambutnya disambung. Tapi ini berubah juga. Kalau rambut dia keriting, lepas tu dia luruskan. Tapi dia tak kekal. Kan? Yang ni kekal. Wal washimata wal mustaushimah, iaitu orang yang membuat tatu dan diminta dibuatkan tatu. Okey, baik. Termasuk yang palsu juga ialah, yang kita sambung muka surat 149 tu, wanita menggunakan sanggul palsu dan yang seumpamanya sehingga belakang kepala menjadi besar dan kelihatan seperti bonggol unta. Itu masuklah juga dalam palsu. Okey. Yang keenam, tidak mengenakan wangian yang kuat baunya sehingga bau itu dapat dicium oleh sesiapa sahaja yang lalu di sisinya ketika keluar daripada rumah. Nabi SAW berpesan kepada wanita-wanita muslimah dengan sabdanya, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thayba." Jadi barang siapa di antara kalian yang pergi ke masjid, maksudnya kalian perempuan, syahidat ihdakunna, kunna ni merujuk pada kalian wahai wanita, kata Rasulullah pada kita lah ni. Bila pergi ke masjid, fala tamassa thayban, maka jauhilah daripada berwangi-wangian. Masjid lah, kenapa particular masjid? Sebab orang pergi masjid ni nak menghadap Allah SWT. Dia nak khusyuk solat dia, kan. Tiba-tiba kita pakai telekung tapi kita spray satu badan. Na'udzubillah lah. Jadi bila kita datang tu, kalau spray satu badan macam dalam iklan TV yang iklan minyak wangi tu kan, disebabkan dia spray satu badan dia, orang lelaki yang tak dikenali terpikat dengan bau tu dan sanggup membelikan bunga. Kan. Lepas tu bagi hadiah dekat dia. Sebab apa? Bau. Nampak tu? Dia punya kesan sangat-sangat kuat. Apatah lagi kalau ke masjid, orang dah khusyuk nak menghadap Allah, tiba-tiba dia bau, dia tengok, siapa tu? Dia pergi toleh, pergi tengok pula. Oh, bini dia, itu kan. Lepas tu nanti takut, yelah, masuk dalam kepala dia, bagus bini dia ni pakai minyak wangi macam ni. Dekat rumah, beruntunglah dia dengan bini dia ni. Dia dah masuk dah syaitan. Kan? Sedap pula bau ni. Bau apa ni ya? Aku nak cari jugalah untuk bini aku. Dah masuk dalam kepala dia pula. Bau minyak wangi. Kan? Betul, itu boleh mengganggu. Sebab itulah banyak sebab kenapa kita dalam solat pun wanita di belakang. Kenapa tak wanita soft sebelah-sebelah dengan lelaki? Ataupun wanita di depan? Tak boleh. Bahkan Ustazah pernah terbaca satu riwayat bagaimana seorang lelaki itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Dalam solatnya, kenapa Rasulullah kata kamu masa solat, kamu toleh belakang, tengok orang kat belakang. Bila dia toleh? Masa rukuk. Saya menghayati hadis itu berkali-kali, saya fikir, Masya Allah, begitu sekali. Nak curi tengok seseorang yang diminatinya. Boleh nampak? Cubalah try, saya dah try. Lepas baca hadis tu, saya try. Memang boleh nampak lah kalau nak dah niat lagu tu kan. Dan memang kalau solat pun sebenarnya tak ada tabir kan. Masa solat kan. Jadi masa rukuk. Itulah. Nampak tu. Jadi betapalah Rasulullah nak jaga. Kita orang beriman ni hati kena dijaga. Macam mana nak menghadap Allah. Dah tercium bau wangi. Dan penyebabnya siapa? Perempuan yang berwangi-wangian. Jadi boleh kesalahkan lelaki. Kita kata tutuplah hidung tu. Bolehkah? Taklah, datang pada kita juga kan. Begitu juga dengan isu aurat. Bila ditanya,
Habis kalau macam ni semua tak boleh tengok, perempuan tak boleh pakai tu, tak boleh pakai ni, kena tutup semua. Lelaki tutuplah mata dia. Ni saya pernah dapat sendiri, pernah dengar sendiri depan mata orang cakap gini. Lelaki tutuplah mata dia, kami pun nak pakai baju yang kami suka juga. Dia yang cakap gitu kan. Jadi boleh ke lelaki nak tutup mata sambil berjalan? Tak boleh. Jadi kita kena ada toleransi di situ. Ada bahagian hak kita, ada hak dia. Apa yang Rasulullah dan Allah sebutkan, kita laksanakan. InsyaAllah hidup akan menjadi aman damai dan sejahtera. Seterusnya. Jadi Rasulullah kata jangan wangi betul masjid. Tetapi kalau lain nak lewat dia. Ni kita sambung. Ada sambungan dia. Okey, baik. Lepas tu muka surat 150. Ya. Kita ambil perenggan tengah-tengah tu. Ya, sebab yang larangan Nabi SAW bagi wanita muslimah memakai wangian ketika keluar dari rumah. Ni sambungan cerita dia. Ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin. Jika ada perempuan yang berwangi-wangian dan berjalan melewati satu kaum, maksudnya melewati satu kumpulan dan gerombolan lelaki, melaluilah, dia lalu, dia pakai minyak wangi, dia lalu ke orang-orang lelaki ni, liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, dan didapati bau darinya, maka perempuan itu adalah penzina. Maksud penzina di sini, nanti jap, relax. Jadi maksud dia begini, dia sengaja berwangi-wangian, kemudian dia sengaja lalu kepada kawasan yang banyak lelaki. Mungkin jalan tu lorong tu luas, boleh je lalu jauh sikit, tapi dia sengaja lalu sebelah kawasan lelaki itu, menyebabkan baunya itu boleh dihidu oleh kaum lelaki tersebut. Maka di situ dia telah mendapat seolah-olah mencari dosa seolah-olah seorang penzina. Sebab dia sendiri yang mengundang tarikan kepada kaum lelaki tadi. Dan memang betul pun, memang betul. Lelaki ni tak kira kategori apa pun. Tak kiralah dia engineer ke, dia doktor ke, dia ustaz ke apa ke. Tapi memang kalau perempuan bau wangi, cubalah lalu. Cubalah nak buat eksperimen. Kan? Naik lift contohnya, sengaja spray, nak tengok nanti. Tengok lift yang banyak lelaki, masuk lift tu. Cuba tengok apa reaksi orang-orang keliling kita. Ada kesan tak? Paling kurang pun dia nak gentleman pun dia akan tengok. Kan, siapa tu yang bau kuat sangat tu, dia akan jadi macam tu. Dan sebenarnya masa dia tengok, kemudiannya apa yang difikirkan kita tak tahu. Mungkin paling simple dia kata kuatnya bau, tu je lah. Itu paling simple. Dah kalau lain-lain, kita kena ingat syaitan tu ada ya. Di samping dengan syahwat manusia, nafsu syahwat manusia. Ni tegas sikit, tapi bagi yang nak memang betul-betul dekat daripada dengan Allah SWT, dia akan cubalah. Jangan nampak benda ni beban sangat. Tak. Dia suatu keindahan dan suatu nikmat. Kita pun tak selesa kalau kita masuk lift, semua orang tengok kita. Betul tak? Kan? Kita pun tak selesa kalau kita berjalan, tiba-tiba semua serentak tengok. Siapa yang jalan ni? Kan? Tentu dia akan bertentangan dengan fitrah wanita itu sendiri yang sebenarnya merasa malu. Baik. Seterusnya, muka surat 151. Belum habis lagi ni. InsyaAllah. Dan perempuan jika mengenakan wangian lalu melewati satu majlis. Ini penjelasan oleh Imam Nawawi tentang hadis-hadis tadi kan. Imam Nawawi bagi explain lagi. Imam Nawawi ni adalah antara syarah hadis yang paling muktabar lah. Kita semua pun pakai syarah dia betul-betul. Apabila perempuan tu mengenakan wangian, kemudian dia melewati satu majlis yang padanya terdapat lelaki, maka ia mampu menaikkan syahwat lelaki-lelaki dan mendorong untuk memandang ke arahnya. Nampak? Maka setiap yang memandang ke arahnya bererti matanya telah melakukan zina. Tiba-tiba lelaki itu pula yang dapat dosa zina. Sebab cara dia memandang tu bukan sebab dia nampak ada perempuan lalu. Tak, sebab ada bau wangi. Siapakah perempuan itu? Nampak? Lepas tu dia tengok, wah sedap bau dia. Dah dia jadi lain. Itulah sebab dia menyebabkan jatuh ke dosa zina tadi. Ini penjelasan Imam Nawawi lah ni. Dia nak bagi faham secara logik akalnya kenapa dosa itu sampai dosa penzina. Perempuan itu mendapat dosa kerana telah memancing pandangan ke arahnya dan menjadikan hati lelaki tidak tenang. Betul tak? Tengok iklan yang Enchanter tu. Minyak wangi Enchanter. Hati dia tak tenang. Duk-dak. Dia pergi lari cari kedai bunga. Beli bunga. Bagi kat perempuan yang tak dikenali sama sekali. Itu sebenarnya mencerminkan apa yang di dalam jiwa lelaki tersebut. Okay? Makanya ia adalah sebab berlakunya zina mata dan ia termasuk penzina. Jadilah zina mata sebab apa?
Kadang-kadang mata dia tu tengok dengan hasrat dan dengan hajat tertentu. Akibat kesan daripada bau itu tadi. Sebab bau pun ada macam-macam jenis. Memang betul kan ada bau nama romance? Romance nama bau tu. Kan? Macam-macam jenis bau lah. Tapi ada yang fantastik lah, ada yang fantasia lah. Kenapa fantasia? Bila bau dia ke alam fantasi kan. Allahu Akbar. Kan bahaya semua tu kan. Baik. Larangan memakai bauan bukan bermakna perempuan dibenarkan keluar rumah dalam keadaan badan yang bau busuk peluh dan sebagainya. Ni nak jawab ni. Mereka dibenarkan memakai bahan-bahan yang boleh menghilangkan bau badan. Seperti deodoran. Dan lain-lain juga. Memakai bedak serta secara sederhana dan bukan untuk dipamerkan kepada sesiapa. Jadi yang itu dalam kadar melindungi daripada bau peluh badan. Kita tahu contoh nak pergi merewang memang akan berpeluh. Kita tahulah kadar peluh kita ni macam mana. Dan merewang pun sama-sama perempuan kan. Kupas bawang kan tak ada orang lelaki join dalam grup bawang perempuan. Ada ke? Tak ada kan. Perempuan semua kan. Jadi pada-padalah kita pakai yang kita rasa kita pakai ni nanti boleh backup. Kalau peluh tak dah sampai peluh itu terhidu oleh orang lain. Itulah dia jawapan dia. Ingatlah wahai wanita sekalian bahawa Allah pasti akan menyempurnakan hasrat wanita yang ingin berwangian di dunia. Sebenarnya kita memang nak berwangi-wangian, itu fitrah kita. Allah tahu hasrat ini ada dalam hati kita. Sepanjang masa kalau boleh kita nak wangi. Tidur pun kalau boleh nak wangi. Kalau boleh bangun tidur pun kita nak wangi sebenarnya. Dengan janji Allah di akhirat. Jadi Allah dah berjanji melalui sabda Nabi SAW. Dengan fitrah yang kita suka ni, lau annam ra'atan min nisa'i ahlil jannah, jika seorang wanita daripada wanita-wanita ahli syurga ittala'at ilal ardi, dia meninjau ke bumi, la adha'at ma bainahuma, maka pastilah segala yang ada di antara keduanya, iaitu di antara langit dan bumi, akan menjadi terang benderang. Terang benderang dengan apa? Dengan dipenuhi oleh rihan, dengan bau yang sangat wangi. Bau yang sangat wangi. Wala nasifuha ya'ni al-khimara khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tudung wanita syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maksudnya nanti bila dia dalam syurga, di dalam syurga wanginya kita tu, insya-Allah lah kita semua mudah-mudahan masuk syurga ya. Wanginya kita tu ibarat macam kalau kita jenguk dunia ni, dia punya space kewangian tu daripada langit ke bumi penuh dengan wangian perfume kita saja. Kita suka kan? Memang kita suka. Sebab itulah orang buat iklan minyak wangi nak suruh orang perempuan beli apa dia? Spray. Nanti ada lelaki yang tak dikenali akan kejar kita dan memberikan kita hadiah bunga. Kenapa saya suka bagi contoh itu? Sebab itu contoh yang paling mudah difahami dengan akal kita, yang kita saksikan dengan mata kita. Betapa wanita bila tengok iklan tu dia sanggup beli perfume tu. Ingat saya zaman-zaman dululah kawan-kawan tergila-gila dengan perfume itu kerana iklan yang hebat itu. Jadi rupanya memang fitrah kita nanti di syurga, seluruh mana kita ada wangi bau kita. Bau kita saja pula tu lain, special dengan setiap orang. Sampaikan akan dikenali oleh pasangan masing-masing, inilah bau isteri saya. Dan nak tanya powernya bau tu adalah ibarat wangi dari bumi hingga ke langit. Masya Allah. Dahsyat lah. Daripada rumah saya boleh bau puan dia. Puan punya minyak wangi di sini. Maksud itulah hebatnya Allah nak bagi balasan kepada kesabaran kita di dunia ini. Boleh? Boleh sabar kan? InsyaAllah. Yang ketujuh, jauhi fashion yang mempunyai bentuk khusus agama tertentu seperti salib. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalibu illa naqadahu. Bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan di dalam rumah baginda sesuatu pun yang mempunyai salib-salib kecuali baginda menghilangkannya. Maknanya sikit-sikit macam salib dia buang. Dia buang. Rasulullah tak ada. Sebab itulah ada orang zaman sekarang sensitif. Sejadah ada salib tak nak. Betul? Rupanya bagus. Nampak? Sikit-sikit pun ada sipi-sipi macam salib tak nak. Apa lagi? Kasut, tudung, telekong, kerongsang. Tak apa. Kadang ada orang kata orang Islam ni alergi sangat. Rasulullah pun memang menghilangkan apa saja yang macam-macam salib. Takkan Rasulullah buat balik salib? Tak. Tapi seakan-akan salib pun Rasulullah tak nak. Macam itulah juga kita. Betul? Jadi kita jangan lemah lah dalam hal ini. Bagus orang Islam ni peka. Bagus. Yang kita teruskan aja perkara-perkara macam ni. Kita niat kita ikut Rasulullah SAW. Orang nak kata kita fobia, alergik, trauma apa, tak apa. Saya ikut Rasulullah SAW. Yang ke-8,
Jauhi sebarang unsur yang berbahaya dan memudaratkan diri untuk tujuan kecantikan, seperti menggunakan produk yang mengelupaskan kulit wajah. Hydroquinone contohnya kan. Hydroquinone tu memutihkan, tapi dia boleh mengikis dan menipiskan kulit. Orang yang pakai tu sekali dia akan putih, tapi bila berterusan habis kikis, habislah lapisan kulit kita ini yang mana ada hadnya. Walaupun ada beberapa lapis, tapi tak ada lah sampai 10 lapis boleh kikis semua sekali. Tak. Dalam dunia ni semuanya ada hadnya. Kenalah ada wasatiyah, bersederhana. Lagi yang memudaratkan, suntikan vitamin C. Makan telan vitamin C tak apa. Suntik tu mudarat. Suntikan intravena untuk kelihatan putih dan cantik, disebut sebagai whitening drip. Serta segala jenis produk untuk putih, cantik dan kurus yang telah diharamkan atau yang tidak mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab KKM ni dia akan tengok kan ada benda bahaya tak, steroid tak, hydroquinone dan lain sebagainya. Mana yang bahaya mesti KKM tak akan luluskan. Jadi kita ikutlah yang itu. Alhamdulillah lah kita ada kawalan pada KKM kan. Islam telah meletakkan garis panduan dalam memilih keinginan dan keperluan diri, iaitu ada satu kaedah, ingat, nama kaedah tu ialah la darar wala dirar. Janganlah gunakan sesuatu yang memudaratkan. Dan hendaklah perkara itu tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Maknanya benda yang kita pakai tu jangan dia mudarat dan jangan dia mendatangkan mudarat kepada orang lain. Faham? Maksudnya jangan benda tu mudaratkan kita dan jangan pula benda ini memudaratkan untuk orang lain. Itu kaedahnya. Jadi apa pun yang dipakai jangan sampai ada sifat mudarat itu. Justru dalam apapun perkara manusia tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri, termasuk dalam memenuhi keinginannya untuk kelihatan cantik. Harus diingat bahawa Allah telah menjanjikan kecantikan abadi dan hakiki kepada para wanita yang bersungguh-sungguh berusaha meninggalkan segala larangannya ketika di dunia. Firman Allah Ta'ala, Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dengan ciptaan istimewa. Faja'alnahunna abkara. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara. Ini dalam syurga ya. Abkara ni maksudnya dara. Uruban atraba. Yang tetap mencintai jodohnya. Serta yang sebaya umurnya. Jadi dalam syurga kelak, memanglah di dunia ni cinta naik turun. Dan itu ujian. Tapi kalau kita niat ikhlas, rumah tangga kita ini adalah mencari redha Allah. Walaupun di dunia bagaikan ombak, badai, tsunami, segalanya ada. Tetapi insya-Allah kita bersabar. Nanti di syurga kelak berpasang-pasangan. Nah, di syurga berpasang-pasangan. Bukan beribu bapaan, beranak-anakan. Tidak. Ya, dia berpasang-pasangan. Kita dengan pasangan kita juga akhirnya. Nampak? Jadi di situlah patutlah pahala sabar dengan pasangan itu sangat besar. Kan? Kerana pasangan itu penting yang akan menemukan kita bersama insya-Allah, mudah-mudahan di syurga Allah, cinta yang tidak akan berganjak sama sekali. Baik. Ibnu Katsir muka surat 154. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahawa wanita yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah wanita dunia yang solehah. Yang dapat ganjaran-ganjaran tadi ialah wanita dunia yang solehah, di mana Allah akan menciptakan mereka semula dengan ciptaan yang sangat istimewa, lagi sempurna ketika di syurga nanti. Jadi kalau kita tengok Allah rambut dah putih ni macam mana, tak apa, insya-Allah di syurga nanti nak colour apa pun boleh. Kan, nanti tukar-tukar pun boleh. Tak payah pergi salon, sebut je saya nak warna purple ya Allah, purple terus rambut tu. Kan? Dan Allah dah janjikan dengan jelas ni, kan? Jadi kalau kita terkenang, bayangkan syurga tak apalah. Sekarang dah sakit lutut, tak apa, nanti di syurga sihat balik lutut tu. Nak naik kuda terbang pun boleh. Kan? Boleh buat apa saja nanti di syurga. Sekarang sakit belakang, tak apa, memanglah sakit belakang tu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kita sudah bekerja keras untuk agama Allah sampai sakit belakang ya Allah. Betul? Dan kita akan rasa bahagia, alhamdulillah. Semua kesakitan ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang mendekatkan kita pada Allah dan menjadi saksi kepada amal soleh kita di dunia ini. Sampai apa bukti dia? Rasulullah boleh solat sampai kaki bengkak. Sakit kan kaki bengkak? Kan? Sakit. Jadi sakit itu menjadi saksi nanti di akhirat. Bahawa ya Allah, Tuanku ini telah solat sehingga bengkakku ya Allah. Kan kaki akan bercakap, tangan akan bercakap. Kan? Jadi
InsyaAllah semua sakit-sakit kita ni, saya sakit lutut pakai tongkat datang surau. Masya Allah, itulah saksi kita di akhirat nanti. Kan sakit-sakit kita datang juga surau. Jadi ini semua akan menggandakan ganjaran kita berbanding sehat walafiat datang surau. Tak sama. Kan? Yang datang jalan kaki ke surau, mungkin pahala tak sama dengan yang naik kereta. Tapi kalau jauh, janganlah jalan kaki sampai surau pingsan pula kan. Naiklah kereta. Maksudnya semua ni, semua yang kita lalui sebagai seolah-olah dia cabaran, seolah-olah dia ujian, semua tu menjadi buah-buah indah yang akan kita petik di akhirat kelak. Insya Allah. Kalau abang pula sebut, putih je rambut, jawab balik. Macam mana? Tak apa bang, kejap lagi masuk syurga, hitam balik bang. Abang nak kalah apa? Kan? Dah bagi dia pun ingat jugalah pasal akhirat. Betul tak? Kita kan sama-sama saling mengingatkan. Dan sebab apa nanti di akhirat, geram-geram kita kat siapa pun, kat pasangan tu pun, kalau geram. Tapi saya rasa sini semua tak adalah nak geram dengan pasangan. Dia jugalah yang akan bersama kita di syurga dan dialah sebenarnya jambatan kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun sifatnya. Alhamdulillah bersyukur pada yang mempunyai pasangan-pasangan yang soleh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT dan jadikan nikmat pasangan soleh ini sebagai asbab untuk kita lebih rajin beribadah agar kita bersama-sama dengan pasangan kita bertemu di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, alhamdulillah berakhirlah sudah genap-genap 1 jam. Alhamdulillah berakhir sudah tajuk kita pada hari ini dan insyaAllah yang kita akan masuk ke bab yang ke-8 yang terakhir insyaAllah, iaitu tips kepimpinan wanita menuju syurga. Ini insyaAllah minggu hujung bulan ni ya Kak, dan insyaAllah bulan depan, minggu keempat, bulan depan saya bawa buku ni insyaAllah, saya akan serahkan ke pengurusan surau. Buku ini saya rasa nak bayar ansuran pun tak apa sebab dia tebal macam Quran, 50. Yang ini kan dulu berapa? 25 ke 30? Tu 18 orang termasuk saya. Jadi semua pensyarah-pensyarah UIA dan pendakwah-pendakwah di Malaysia ni. Pensyarah Indonesia 2 orang, penulis Indonesia ada 3 dalam ni. Penulis College Universiti Islam Perlis ada 2. Kemudian ustazah selebriti ada 2 dan yang lain pensyarah UIA. Okey. Boleh. Jadi bila saya baca yang tajuk yang ditulis oleh sahabat-sahabat saya pun rasa teruja sangat. Jadi dia macam sangat relevan lah untuk dibahaskan pada hari ini, terutama dalam tempoh kita ni banyak sangat ujian sekarang ni. Jadi memang elok sangat kita kenali perkara-perkara yang melibatkan hati, akal, minda dibahaskan dalam buku ni insya-Allah. Cuma ya silakan. Macam mana awak apabila sampai masuk macam ni, atau kita dah dulu sangat, memang tak ada tarik dan langsung pada orang lelaki dan juga orang kan, kalau macam kita tak ada faham dengan ramai yang akan kita masuk. Jadi macam mana dalam kita nak lagi wanita menjaga awak ni, sedangkan dia tak mampu nak jaga diri dia sendiri. Okey, baik, saya faham. Persoalannya di sini, kaedah menjaga aurat bagi orang yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Dia dah hilang keupayaan dia. Dia dalam cara kaedah yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, seseorang itu akan dihukum atas perbuatannya dalam keadaan dia itu mukallaf, dia itu Islam, dia itu baligh. Betul? 3 kan kaedah tu. Kemudian ada pula kaedah lain, 3 pula keadaan yang mana kita tidak akan diambil kira hukuman ke atas perbuatan itu apabila 1 pengsan, 2 gila, yang ketiga rufi al-qalam an salas. 3 keadaan apabila seseorang itu diangkat hukum ke atasnya. Sakit ke apa saya dah tak ingat pula yang ketiga. Allahumma salli ala Muhammad. Gila, tidak hilang ingatan, tidur.
lupa kan, tidur dah lupa. Jadi dalam keadaan tadi ni dia sakit kan, dia sakit yang hilang kudrat upaya dia, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia nak cakap macam mana? Contohnya dia bagi isyarat dengan mata, tutuplah aurat saya, tapi orang semua tak faham. Jadi dia tidak akan dikira dosa di situ. Jadi mudah-mudahan sebenarnya ada satu kisah. Seorang perempuan ni dia selalu kena histeria, dia selalu kena penyakit histeria. Jadi bila dia histeria, dia tak sedar, dia akan terbuka aurat dia, ialah dia tak sedar. Dan dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, apabila aku sakit, aku tidak akan sedarkan diri. Kan? Dia macam sawan babi ke gitulah, penyakit kan? Penyakit. Dan di situ aku tidak dapat menjaga auratku dengan baik. Jadi yang manakah lebih baik? Adakah engkau doakan aku sembuh supaya aku dapat menjaga auratku dengan baik? Ataupun aku terus dengan sakit ini dan aku cuba bersabar? Rasulullah bagi dua-dua pilihan. Aku boleh doakan kamu sembuh, kamu boleh jaga aurat kamu. Tapi kalau kamu boleh bersabar dengan sakitmu itu, maknanya ada banyak ganjarannya di situ. Ya, nampak? Dia, maknanya adalah tu. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita tu, rahmat dia lah bagi yang tak berupaya begitu. Tapi bagi kaum keluarganya, sepatutnya mereka lah yang berusaha menjaga maruah ibu ataupun nenek mereka yang dalam keadaan demikian. Jadi kalaulah kaum keluarga itu terdidik dengan pendidikan agama yang baik, tentu mereka tidak akan membiarkan orang tua yang bersama dengan mereka terdedah aurat, bahkan sehingga menjadi jenazah pun. Sebab itu mereka boleh mandikan jenazah sendiri. Sebab tak nak ada orang lain melihat aurat ibu mereka yang mereka kasihi, nenek yang mereka kasihi. Betul? Jadi itulah kelebihan bila kita mengaji ilmu agama. Jadi kita jaga maruah keluarga kita sehingga ke nafas terakhir mereka. Sehingga mereka sudah meninggal pun, kita jaga tubuh badan jenazah mereka, tidak ada siapa pun yang tahu kerana kita yang mandikan. Dan jadi didiklah ahli keluarga kita dengan ilmu-ilmu agama. Itulah dia peranan kita, insya-Allah, yang kita akan bincangkan, wanita sebagai pemimpin. Okey? Sama-sama. Jadi saya rasa setakat ni dahulu, masa pun dah tamat tempohnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT sehingga dapat dipertemukan lagi sama-sama dalam kelas yang akan datang, insyaAllah. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf di atas barang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.